وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurusi surau dan seterusnya para imam, jawatan kuasa, ibu ayah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Selamat tahun baharu 1445 Hijrah. Malam ini kita masuk kepada 2 Hijrah. Jadi bagi yang menyambut hari lahir 2 Hijrah, 2 Muharram, selamat hari lahir diucapkan. Ada di kalangan kita yang baru menerima cucu, tahniah diucapkan. Ada di kalangan kita juga baru sihat daripada sakit, mudah-mudahan terus sihat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ada di kalangan kita baru je selesai menghantar anak ke universiti, mendaftarkan mereka untuk melanjutkan pelajaran. Tahniah diucapkan, mudah-mudahan anak itu nanti menjadi penyejuk mata kita semua insya-Allah. Ya. Ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Qaf ayat 17-18 yang maksudnya semasa dua malaikat yang mengawal dan menulis, ya, semasa dua malaikat yang mengawas dan juga menjaganya, ya, menjaga kita ni, menerima dan menulis, ya, segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa menerima, mencatat dan menulisnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semua ini yang hadir pada hari ini, Allah Ta'ala kurniakan catatan amalan kita daripada sebelah kanan. Kita khawatir, apabila menerima catatan amalan tu nanti daripada tangan kiri ataupun daripada belakang, dan mudah-mudahan kita semua dicatatkan dengan perkara-perkara yang baik, untuk makluman semua, semua pun sedia maklum. Kita ni, setiap amalan kita ni ada yang mencatatnya. Ada secara daily, ada secara weekly dan secara yearly. Daily itu secara harian. Maka ada catatan amalan itu secara harian. Dalam hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya para malaikat shift malam, dan malaikat shift yang siang. Mereka ini silih berganti turun kepada kalian. Dia buat apa? Mereka berkumpul pada setiap waktu subuh dan setiap waktu asar. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan waktu asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian, jika waktu subuh malaikat malam, jika waktu asar malaikat siang, naik ke atas. Allah pun bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat ni, walhal Allah lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ditanya pada malaikat ni, dalam keadaan bagaimana kamu semua tinggalkan hamba-hambaku ini? Tadi dah turun dah, bagaimana keadaan hamba-hambaku ini ketika kamu tinggalkan tadi? Maka jawab malaikat, dia kata, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang solat. Begitu juga ketika kami datang kepada mereka, mereka sedang solat. Maka alangkah indahnya
tuan-tuan yang pagi-pagi subuh dapat melaksanakan solat subuh berjemaah lagi bagus. Ini dapat melaksanakan solat subuh. Sekarang subuh dah lewat. Kemudian dapat melaksanakan solat asar. Walaupun dalam hadis ini disebutkan 2 solat, bukan bermakna buat 2 solat je cukup sehari dah. Nak ceritanya sebab hadis ini diambil daripada riwayat Bukhari dalam kitab waktu-waktu sembahyang, bab fadilat sembahyang asar. Jadi ada yang mencatat, jadi mana tu subuh ada mencatat, petang pun ada yang mencatatkannya, secara harian. Jadi kalau kita mulakan pagi-pagian kita itu dengan pengabdian kita, dengan melaksanakan solat yang subuh, alhamdulillah, suatu catatan amalan kehidupan kita dimulakan dengan yang baik. Lagi-lagi solat di awal waktu. Kemudian dicatat pula amalan itu secara weekly, secara mingguan. Bila secara mingguan ini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal dibentangkan oleh malaikat ke hadrat Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, pada tiap-tiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Maka oleh itu aku suka amalku dibentangkan semasa aku sedang berpuasa. Ini hadis tentang puasa Isnin Khamis, kan? Nak ceritanya kat sini amalan antara yang diangkat itu dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis. Maka orang yang berpuasa mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Dia nak mencarikan keredaan, keberkatan, kerahmatan, maka ramai mereka yang berpuasa Isnin Khamis. Berdasarkan kepada hadis yang mencatatkan amalan secara mingguan dilaporkan. Kemudian secara tahunan dilaporkan, semua sedia maklum. Maka bila kata sebut secara tahunan, maka disebutkan pada bulan Syaban. Jadi data pelaporan kita ini sentiasa dilaporkan dan sentiasa mendapat laporan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan datang ke surau hari ini, alhamdulillah, dapat solat fardu maghrib berjamaah, dapat hadir dalam majlis ilmu. Tuan-tuan catat, malaikat catat, Allah Subhanahu Wa Taala pun mencatat. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah ini, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmatnya dapat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkebetulan kita ni dah bulan Muharram, kan? Jadi bulan Muharram ni sebab bulan lepas kita dah sibuk. Kita sibuk dengan lembu, kita sibuk dengan yang balik haji. Lupa saya nak ucap tahniah, selamat kembali ke tanah air. Salah cakap dia. Selamat kembali ke tanah air kepada para hujaj. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur, diberikan kesihatan. Beberapa jamaah yang saya jumpa masih lagi batuk seminggu, ada lagi yang hidung berdarah, ada lagi yang kesihatannya tidak stabil. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesihatan yang baik, dan dikurniakan haji yang mabrur insya-Allah. Jadi pada setiap kali, setiap tahun orang akan ada azam baru. Ni masuk tahun 1445, apa azam baru awak? Azam baru saya ialah saya nak menyelesaikan azam tahun 1444 Hijrah. Senang sebab 44 tak tercapai. Jadi dia nak selesaikan pada 1445 ni. Jadi buatlah satu amalan-amalan yang tetapi secara istiqamah. Kalau kata nak zikir, tahun baru ni, yang lepas-lepas tu buatlah. Ini tahun baru ni dia nak tambah dengan zikir, apa nak buat amalan harian. 2 kalimah yang ringan di bibir, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling disukai oleh Ar-Rahman, iaitulah apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimah ini ucapkan. Mudah-mudahan ini Allah suka, dan juga berat amalannya tapi ringan, senang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan yang keduanya pula doa yang kerap dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua biasa baca. Dan kemudian ditambah pula dengan doa yang kerap dibaca, iaitu kalau kita baca Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Biasa kita baca sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik.
Mudah-mudahan kita doa pada Allah yang membolak-balikkan hati, Allah Ta'ala tetapkan hati kita untuk agama dan ketaatan kepadanya, ya, mudah-mudahan. Jadi sedikit amalan itu kita laksanakan secara istiqamah, ya, insya-Allah. Baik, pada hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, kita masuk dalam adab-adab pergi ke masjid, ya, adab-adab pergi ke masjid. Semua pergi ke masjid, ada yang naik motor, naik kereta, jalan kaki, ya, ada yang berlari, dan juga bermacam-macam cara untuk kita pergi ke masjid, ya. Alhamdulillah sampai. Lagi-lagi diuji dengan hujan, ya. Saya risau tu hujan ni orang tak ada ramai, ya. Sebab bila saya pun, bila hujan tu pun, ya, bila nak ke surau tu, hati tu tidur hujan, tak apalah, hujan lebat boleh, tak sembahyang jemaah, dia kata kan. Tapi cuba, lepas tu kita melawan diri, cuba kerja. Hujan pun kita pergi, ya, sebab nak pancikat tu kan, pergi. Macam mana cara pun pakai baju hujan sebagainya lah, ya. Kereta ada kat luar, ya. Nanti kereta tu lah ditanya nanti kenapa dah tak pergi, maka pergilah, ya. Itu nak mencabar diri, ya. Jadi perkara-perkara yang boleh membuat kita bermotivasi itu kita teruskan. Maka disebutkan adab-adab pergi ke masjid apabila engkau telah selesai daripada bersuci. Kita dah selesai dah mengkaji dan juga membaca, mengulang kaji dalam bab bersuci, dengan wuduknya, dengan mandi wajibnya, dengan bersucinya, ya. Kita dah selesai semua tu, kita dah menjaga dah pakaian kita daripada najis, maka kita hadir ke surau, kita hadir ke masjid, ya, dalam keadaan kita bersuci, ya. Maka ni ceritanya daripada pagi subuh. Sebab dalam perjalanan kita ini, di perjalanan kehidupan kita, daripada kita dah tidur, dah bangun semua, kemudian kita dah bersuci semua, maka dia kata sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh, ya, ataupun sunat fajar. Disebutkan sini, ya, sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit seperti apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya solat seseorang itu di rumahnya lebih afdal, lebih baik berbanding solatnya di masjidku, Masjid Nabawi ini, melainkan solat yang wajib ataupun solat fardu. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis nak menyatakan apa yang telah Nabi buat, ya. Tuan-tuan nak datang ke surau boleh, tak ada masalah, pagi-pagi kan nak sembahyang kat surau boleh, ya. Tetapi bila kita menyebutkan tentang hadis ini, maka disebutkan, ya, dalam hadis yang lain, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kamu, kerana solat yang paling afdal ialah solat seseorang itu di rumahnya, melainkan solat yang wajib, solat fardu. Maka solat fardu di sini afdalnya, ya. Jadi ingat, bagi yang lelaki hadir untuk berada di masjid, di surau, untuk sama-sama melaksanakan solat fardu. Itu dia punya kelebihan, itu dia punya afdal. Nak cerita lebih mana kurang, ya. Tak adalah kurang, tak ada kurang, lebihnya. Jadi kalau kat rumah tu pagi-pagi tu, bila azan subuh, ya, dah selesai, dia solat fajar 2 rakaat, ya, solat fajar 2 rakaat. Jadi janganlah pula bila dah dia solat fajar 2 rakaat, kemudian dia pun relax, alamak dah pukul 6.10, ini mesti imam dah mula, tak apalah, tak sempat lah. Itu pun satu hal, ya. Bila diuji pula, jadi malas pula nak bergerak, dah duduk nak bangun, ya. Sebab kenapa kita nak mengejar kelebihan solat sunat fajar itu, ya, solat sunat subuh itu merupakan satu ibadah sunat, yang dituntut dilakukan. Maka tidak dinafikan lagi, maka terdapatlah beberapa kelebihan-kelebihan yang dijanjikan bagi mereka, kepada sesiapa yang melakukannya, ya. Bukan saja melakukan solat 2 rakaat tu, melakukan solat subuh, ya, secara berjamaah, semua tak ada kelebihan. Ini nak bagikan motivasi kepada kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqa'atul fajri khairun min dunya wa ma fiha. Ya. Maksudnya 2 rakaat solat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Riwayat Muslim. Jadi nampak macam biasa je, ya, tetapi kelebihannya luar biasa. Sebab kita cuba nak mengatur kehidupan kita ini,
dengan cuba sedaya upaya kita memperbaiki amalan, kita memperbaiki ibadah kita daripada hari ke hari. Orang yang macam azam baru, dia kata saya nak memperbaiki bacaan-bacaan dalam solat, maka dia pergi kepada guru-guru yang boleh mengajar dia, yang boleh tasmik bacaan dia. Saya sendiri masih lagi bertalaki untuk membaca Al-Quran. Setiap malam Jumaat, malam Sabtu, pergilah ke madrasah di Sungai Buah. Lepas Isyak tu sampailah pukul 12 ke pukul 1 ke, baca Quran, talaki dengan guru. Kita nak perbaiki. Takut-takut kita duduk berada kat depan, kita baca Al-Fatihah dan sebagainya, takut salah, takut bacaan tak betul, kesian makmum. Jadi kita berada pada posisi macam mana pun, bukan kat depan, tetapi dengan bacaan kita, mana-mana yang rukun kita cuba untuk kita perbaiki dengan yang lebih baik. Jadi berkaitan dengan solat sunat subuh, yang termasuk dalam solat sunat rawatib yang dilakukan sebelum solat fardu, bagi menampung kekurangan ketika melakukan solat fardu, seperti tidak khusyuk, tidak mentadabbur ayat-ayat yang dibaca. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah menampung sedikit demi sedikit kekurangan. Maka kalau disebutkan ustaz mana satu ni, solat fajar ke solat subuh, solat sunat subuh, tidak ada perbezaan, solat sunat fajar, solat sunat subuh, melainkan pada namanya saja. Maka perkataan fajar dan subuh digunakan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis-hadis bagi Nabi SAW. Waktu bermulanya solat fajar ini, iaitu setelah masuknya waktu subuh dan berakhir apabila terbitnya matahari. Maksudnya itu kalau kita tak solat subuh berjemaah lah, kan? Kita solat di rumah, bangun pukul 6.30 contohnya. Kalau dah seorang kat rumah tu, buat ke tak? Buat, bagus tuan-tuan. Kalau seorang ni kadang-kadang dia goyang sikit. Lagi-lagi solat sunat. Kalau kita bermusafir ke, kalau dekat surau ni kita gagah. Kita hadir kat surau ni kita gagah, kita nak buat. Contohnya solat selepas zuhur, sebelum zuhur, kalau datang pun dah lewat, ada jadi malas nak buat. Jadi kita gandakan, kita cuba pada tahun 1445 Hijrah ini untuk kita tambahkan dengan solat sunat ini. Kemudian diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat berkaitan solat sunat sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang 2 rakaat fajar ini. Riwayat Bukhari. Di dalam kitab yang kita baca ni, sikit dia diterangkan tentang disuruh kita solat. Tapi saya nak tambahkan, nak bagikan satu motivasi kepada kita semua, kalau boleh kita jangan tinggalkan solat sunat fajar ini. Buatlah paling-paling kurang pada rakaat pertama tu dianjurkan kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah wajiblah. Kemudian bacalah surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas. Selesai 2 rakaat. Okey. Kemudian pergilah ke masjid, dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apatah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian sebanyak 27 darajat. Bukan 27 rakaat, 27 darajat. Dalam sembahyang subuh tu dapat pula 27 darajat lebihnya kerana kita solat berjamaah. Ustaz, sekarang ni dah lewat, saya nak pergi kerja, kena sampai kerja awal. Tak apalah, keluar awal, tak dapat surau sini, pergi ke surau di mana tempat berhampiran kita berhenti untuk bekerja. Tak sempat dah ustaz, kadang berhenti kat stesen minyak, cari kawan solat subuh berjamaah dekat stesen minyak contoh. Kita cakap, jom kita sembahyang subuh berjamaah. Kadang ada orang nak cepat, saya nak cepat ni, tak apa, saya baca pendek. Janganlah baca mentang-mentang hari Jumaat dekat Petronas dia bawa surah Sajadah dengan Al-Insan. Janganlah, agak-agak. Sama juga dengan RNR, bila kita jadi imam tu kan, relax, bertenang, bawa yang ringkas. Baik. Solat subuh mempunyai banyak kelebihan. Solat subuh ni banyak kelebihan.
Malaikat tu catat dah confirm dah, ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik, solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Ya, ni orang munafik. Yang dia hatinya kejap, nak dekat kepada Allah kejap tidak, maka berat bagi mereka ni. Tuan-tuan, berat ke tidak? Tak. Alhamdulillah, keluar daripada kemunafikan. Saya okey Ustaz, Isyak saya okey, subuh okey, saya sembahyang. Ada orang subuh ni lihat, ya. Kalau budak tu lihat, biasalah kan. Bangun subuh, ya. Budak tu pun dia baru belajar sirah tentang Bilal bin Rabah, dia pun cakap ahad mak dia. Kenapa awak ni? Mak, hari ni kan hari Ahad, cuti. Oh, suka engkau je Ahad ingat cuti ke? Tak. Ya, Ahad dia kata, tak. Cuti ke tak cuti, sembahyang. Tu, dia payah dia nak bangun. Suruh dia bangun, ya. Sekiranya, dia kata, sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, daripada solat Isyak, ya, dan juga solat Fajar itu, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Nak ceritanya, kalau dia tahulah kelebihan tu, kebaikan tu, maka datang tu dalam keadaan sakit pun dia nak pergi solat Isyak dan juga solat subuh tu, ya? Bila kata maghrib, ialah kadang-kadang maghrib kita balik kerja lambat, sampai pun pukul 8, tak apalah, hadir untuk solat Isyak. Kita nak mendapatkan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Utsman radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subhi fi jama'ah fa ka'annama shallal lail kullah. Masya-Allah, ni lagi power tuan-tuan, ya. Sesiapa yang solat Isyak berjemaah, tadi duk cerita siapa solat Isyak dan subuh. Ini duk ceritanya siapa yang solat Isyak, ya, secara berjamaah, seumpamanya dia telah solat separuh daripada malam, ya. Dan sesiapa pula yang solat subuh secara berjamaah, seumpamanya dia telah solat sepanjang malam. Riwayat Muslim, ya. Bukan biasa-biasa. Dia sembahyang malam tu, ya, bila sembahyang Isyak, ya, dia mendapat seumpamanya dia telah solat daripada separuh malam tu, ya. Kalau macam tu tak payah bangun malam lah Ustaz. Tak, bukan, ya. Nak cerita perumpamaan. Sembahyang subuh tu pula dapat pula kita, seolah-olah kita dapat solat tu sepanjang malam. Subhanallah, ya. Dah lah lewat pukul 6, ya. Bila umur wallahu alam lah, orang kata bila umur 50-an dia dah tidur pun tak nak sangat, bangun pukul 5 tu dah bangun dah. Kadang 4.30 bangun dah, ya. Makan biskut, buat air, nestum, lapor, kan, dah bangun lapor, kan, menung, apa nak buat, takkan buat nasi lemak hari Selasa kan. Jadi menung kejap, sembahyang, tunggu nak pukul 6 lama ni, 5.58 nak masuk subuh ni kan. Macam-macam dia buat. Maka ketika macam-macam tu buat, ya, terutamanya ibu-ibu ke ayah ke, ya, suatu azam saya yang lepas yang masih belum konsisten, iaitu azam lepas saya nak buat apa. Selepas saya bangun tidur, perkara pertama saya nak buat ni, nak azam lah, belum buat secara istiqamah, kena baca 1 lembar Al-Quran sebelum tengok WhatsApp. Ya. Yang bangun tengok, bila kita ni kadang nak tengok WhatsApp tak ada bunyi pun kita tengok, kan, tak ada bunyi, tak ada pun, memang tak ada pun, ya. Kita buat. Jadi lepas tu alhamdulillah, kita pun dah belajar kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita nak berdoa Allah Taala hidupkan kita dan bagi kehidupan pagi itu. Jadi bila kita dah dapat pula bangun pagi, Allah Taala dah, kata orang, dah bagi dah masa kita panjang kehidupan, ya. Kemudian kita diberikan kehendaknya untuk bangun, ya, sebelum subuh, solat 2 rakaat. Saya nasihatkan diri saya dan juga muslim-muslimat untuk kita mempertingkatkan amalan-amalan solat ini. Baik. Kemudian itu bab solat, selesai solat Isyak, solat subuh berjemaah. Buatlah, yang mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Kat sini pun 15 minit kan.
15 minit nak menunggu tu, ada masa menunggu. Jadi tak ada masalah. Janganlah pula bila kata 15 minit, alah surau 15 minit, relax lah, biar datang ramai-ramai. Kadang bila tengok belakang orang tak ada ni, macam nak menunggu, dia pun menunggu, kita pun menunggu. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah-susah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Duk cerita malam ni, oh hebat, isyak sembahyang mendapat ganjaran seumpama solat separuh malam, solat subuh berjamaah mendapat seumpamanya ganjaran solat solat seluruh malam, tapi tak amal, jam. Jadi apa-apa ilmu yang diberikan itu kita pun dah tahu dah lama dah, sebelum malam ni pun dah tahu dah kelebihan-kelebihan yang ada. Solat sunat fajar itu kita buat, ada kelebihan membaca kalimah-kalimah yang disebutkan, kita buat. Saya nasihatkan diri saya, saya nasihatkan diri saya dan seterusnya kepada para ibu dan ayah, memberikan teguran dan juga memberikan kata-kata motivasi ini untuk kita mendapatkan kebaikan apa yang kita dah belajar, ilmu, agar ilmu itu bermanfaat, kita sampaikan kepada yang lain. Baik, maka apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang, berjalan dalam keadaan tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru. Naik kereta pun samalah, ustaz ini jalan je, naik kereta macam mana? Sama juga, jangan laju-laju, relax. Naik motor, relax, bertenang, jangan laju-laju. Nak pergi subuh, kenapa lambat? Imam pula bukan imam sini lah. Contoh kan, dia pula rumah jauh, oh dia pakai jubah, buat imam terbang. Jangan tergopoh, jangan laju-laju. Bab laju ni saya pernah dulu, saya bertugas mengajar di Bangi, tapi rumah duduk di kampung Banting, sejam ulang alik, Banting, Bangi. Subuh pergi nak sembahyang subuh dekat Jenderam, Hilir Jenderam, bawa kereta laju. Pagi tu semua langgar, dan begitu orang merah semua langgar dulu. Pukul 5 kan, tak ada orang kan. Lepas tu pula belakang tiba-tiba satu siren sudah bunyi, polis, kereta peronda, mana dia nyuruh. Satu, alamak polis. Tengok waktu subuh saya masuk masjid, polis pun tunggu. Oh dia agak-agaknya orang ni nak masuk masjid, agaknya nak sembahyang subuh, nak dah terlewat agaknya. Alhamdulillah. Waktu tu kan cakap Allahu Akbar, hikmah sembahyang subuh berjamaah, bukan nak cerita apa kan. Siren pun mati, mereka pun beredar. Rupanya dah disebutkan adabnya, jangan laju-laju nak pergi tu, membahayakan. Kalau saya laju tu membahayakan orang, jangan diikut. Kalau kita nak pergi, dah disebut dalam keadaan kita bertenang, tidak terburu-buru. Maka berjalan menuju ke masjid ni dengan khusyuk, dengan tenang dan tidak terburu-buru. Maka dianjurkan bagi orang yang hendak menuju ke masjid itu, supaya dalam keadaan dia siap siaga menghadap Rabbnya. Kita ni nak pergi ke masjid dalam sebab kita nak menuju untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam keadaan ready, dalam keadaan segak, dalam keadaan bersedia, sebab kita nak berjumpa, sebab kita nak solat, macam kita jumpa power contoh kan. Maka dia pun, hari ni awak pakai baju apa? Jumpa saya pakai baju merah bunga-bunga kan. Awak pula pakai baju, saya pakai baju purple, seluar hitam, saya pakai kopiah contoh. Boleh pakai kopiah, mana boleh dating kan, tarik balik, saya pakai topi, contoh. Kita nak yang dalam keadaan kita baik dan dalam keadaan kita tenang dan tenteram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshul alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila solat telah didirikan, maka janganlah mendatangi dengan tergesa-gesa kan. Kalau dulu surau kayu, imam dah mula solat daripada laut tu, dengar kayu tu kan,
Dia dah kalang kabut, jatuh rupanya dia. Nak cerita tu, jangan tergesa-gesa, relax. Ni solat dah mula, dia tengok imam dah mula baca ke Bismillahirrahmanirrahim, dia naik motor laju, bawa tenang. Maka datanglah dengan berjalan tenang. Apa pun yang kalian dapatkan, maka solatlah. Dan apa pun yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Contoh sampai-sampai itu, dia dapat masuk rakaat kedua, maka apa yang kurang, ditambah. Apa yang telah dilaksanakan, sempurnakan. Begitulah yang nak mengatakan ketenangan. Jangan lari-lari. Bila lari-lari, masuk situ. Bismillah. Bismillah. Kan? Berlagi nak mengujuk imam nak dapat tu kan, dah sebut, baca pun tak betul. Tiba-tiba kenapa senyap haji tu? Dah tak ada, semput. Jadi bawa bertenang, bawa bertenang, baca tu relax. Jadi jangan kalang kabut. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Abu Qatadah berkata, ketika kami solat bersama Nabi, beliau mendengar suara orang gaduh tergesa-gesa. Setelah selesai solat, beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka pun menjawab, kami terburu-buru mendatangi solat. Terburu-buru mendatangi solat. Beliau bersabda, janganlah berbuat demikian. Jangan berbuat demikian, jangan terburu-buru. Jika kalian mendatangi solat, maka datanglah dengan tenang. Apapun yang kalian dapatkan dalam solat, maka solat. Dan apapun yang tertinggal, maka sempurnakan. Jadi hikmah dan perintah Nabi SAW ini berjalan dengan tenang, berjalan dengan baik, dalam keadaan kita khusyuk, menuju ke masjid. Kerana seseorang, kerana seorang yang berjalan menuju masjid, sesungguhnya mereka ini adalah mereka yang nak solat. Mereka yang nak solat. Jadi bukannya kata, ni nak pergi masjid laju-laju, ni nak buat apa? Saya masuk masjid sebab saya nak pergi tandas. Saya pernah kena juga ni pengalaman, teguran oleh pengawal masjid di sebuah tempat. Waktu tu pandemik, kan masjid tak boleh sebagian masuk kan, tapi tandas tu boleh. Maka pergilah. Masuk nak pergi mana, kata pengawal? Nak masuk ke masjid, nak pergi tandas. Pergi tandas kerja? Ya. Buatlah solat 2 rakaat. Dia kata, tu dia kata, kena aku. Buatlah solat 2 rakaat tahiyatul masjid, lepas tu nak pergi tandas. Terima kasih bang. Dia kata, bagus. Sampai sekarang ingat. Pergi ke masjid, kadang-kadang kita ni singgah untuk pergi tandas. Lepas tu belah macam tu kan, bagilah RM1 pun tidak, guna air masjid. Tapi tuan-tuan selalu solat sunat tahiyatul masjid, alhamdulillah, bagus. Bagi sedekah dekat tabung masjid tu kan, kita dah guna air sikit tu. Tu contoh. Fa in ahadakum idza kana ya'udu ila salati fa huwa fi shalah. Sungguh salah seorang daripada kalian jika menuju untuk solat, maka di dalam keadaan kondisi dia nak solat itu. Bila cerita kondisi solat itu, dalam keadaan dia bersedia. Baik, jelas, tidak terburu-buru. Seperti biasa bila disebutkan dalam kitab ini, sambillah kita baca doa. Dalam, kalau kita wuduk sebelum ni, kita pun berdoa, basuh muka sambil-sambil, mudah-mudahan muka kita ini mendapatkan cahaya. Dan kemudian tangan ini juga akan menjadi saksi, kaki juga akan menjadi saksi ketika mana kita basuh kaki itu kan. Dalam ini juga disebutkan, hendaklah engkau sambil membaca, nak baca ni panjang tapi kita sebutlah, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu. Wa bihaqqir raghibin ilaik. Dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniaanmu. Wa bihaqqi man syaya hadha ilaik. Dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniaanmu, dan berkat perjalananku ini, fa inni lam akhruj asaran wala bataran wala riya'an wala sum'ah. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkak atau sombong, dan bukan kerana riak ataupun sum'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu. Bal kharajtu itqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik, dan hendak menuntut keredaanmu. Pergi masjid
bukan nak menunjuk ke orang. Pergi masjid, kita pergi itu untuk kita mendapatkan keredaan, bukan kita menunjuk-nunjuk. Bukan kita maksudnya kita tidak boleh berdakwah dekat orang, jumpa kawan-kawan, jom kita ke masjid, boleh, tak masalah. Jakmu yang tak boleh, kau ni kenapa tak pergi masjid? Ni lah golongan neraka. Auzubillah min zalik. Jangan tuan-tuan, jangan cakap begitu. Kita pergi berdakwah tidak ada masalah, tetapi jangan kita mencaci maki, mencaci maki mereka. Kita berdakwah secara hikmah. Jadi kita pergi itu bukan kerana bongkaknya, kerana kitalah orang yang paling soleh dekat taman ni, maka kitalah orang yang paling hebat ibadahnya. Sedangkan untuk kita mendapatkan pandangan mata, pandangan Allah SWT dengan rahmatnya, dengan redanya. Tetapi kalau kita datang itu dengan kemegahan, maka kita tidak dapat apa yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'aluka an tunfidani minan nar. Dan maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksaan api neraka. Wa an taghfira li zunubi, dan engkau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Nak ceritanya, kalau kita dalam perjalanan tu, sambil-sambil kita perjalanan, ini dianjurkan untuk kita berdoa. Kalaulah bukan doa yang begini, kita doalah dengan apa jua doa. Ya Allah, dah masuk tu kejap je rasanya kali ni. Baik, saya habiskan terus sebab dia dah tutup dekat adab pergi ke masjid ni. Kat mana tadi? Tiba-tiba hilang. Jadi apabila kita pergi ke masjid itu, dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan sebab kita ni nak berjalan menuju ke rumah Allah, mudah-mudahan ketika itulah doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita tak tahu dalam perjalanan tu, kalaulah kita tu dicabut nyawanya dalam keadaan kita berdoa, dalam keadaan kita berzikir, subhanallah, dalam keadaan kita ketenangan itu, maka mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dilepaskan daripada siksaan api neraka, dan juga kita mendapatkan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah sedikit ilmu yang berkaitan yang dikongsikan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dalam bab yang ke-6, iaitu adab-adab pergi ke masjid. Ustaz, ini surau di Jumaat, boleh, tak ada masalah, sama. Yang mana dilaksanakan solat berjamaah di sini, teruskan. Mudah-mudahan lebih ramai lagi di kalangan kita yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kelapangan masa untuk solat di surau ini khususnya. Dan khususnya lagi, lebih ramai di kalangan kita yang dapat melaksanakan solat subuh secara berjamaah dan solat isyak secara berjamaah, khususnya pada hari Sabtu dan Ahad. Kerana Sabtu dan Ahad kebanyakan kita bercuti daripada bekerja, maka tiada alasan mengatakan kita bekerja pada waktu tersebut. Sehinggalah satu masa nanti surau ini melempah keluar solat subuh berjamaah apabila dilaksanakan kempen jom solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat dan barakah Allah SWT. Dan saya doakan muslimin muslimat, para hadirin hadirat, ibu ayah semua, diampunkan dosa-dosa dan juga ditempatkan bersama dengan orang-orang beriman, dan seterusnya dapatlah kita nanti bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.